Salam sejahtera. Pemberi rasuah terbesar direman 4 hari. Wow. Ini isu yang paling kita suka. Apabila pemberi rasuah terbesar direman 4 hari. Pada pendapat saya, perlu tegas SPRM. Bukan yang memberi sahaja atau menerima sahaja yang patut diberikan tindakan keras, khususnya hukuman, dihadapkan ke mahkamah. Tetapi yang menerima juga patut dihukum dan paling penting pemberi. Banyak kali kita dengar orang yang didakwa di mahkamah itu biasanya yang menerima rasuah. Jarang juga kita dengar pemberi rasuah pula yang didakwa. Tapi kali ini, apabila pemberi rasuah terbesar direman 4 hari, ini satu perkara yang menggembirakan kita. Bukan sekadar yang penerima disiasat atau didakwa, paling penting ialah pemberi. Tentang rasuah ni, dia akan wujud apabila ada supply and demand. Ada permintaan dan ada penawaran. Bila orang tawar, adalah yang meminta. Bila orang minta, adalah yang menawar. Perkara rasuah hanya boleh dihentikan apabila kedua-dua perkara itu diselesaikan, iaitu hapuskan penawaran rasuah, hapuskan juga penerima ataupun permintaan rasuah. Kalau dua-dua entiti, dua-dua pihak ini dapat ditangkap atau dapat dimusnahkan, maka saya yakin rasuah di Malaysia akan berakhir selama-lamanya. Tapi selagi salah satu daripada dua perkara ini, yaitu ada menawarkan rasuah dan ada pula yang meminta rasuah, selagi itulah rasuah tidak akan pernah berkesudahan di Malaysia. Namun kita bersyukur hari ini pemberi rasuah terbesar direman 4 hari. Pemilik premis perniagaan haram yang disyaki menjadi orang tengah mengumpul wang rasuah untuk diberikan kepada pegawai penguatkuasa direman 4 hari. Perintah reman sehingga Isnin ini dikeluarkan Magistrate Nurliyalana Hanim Abdul Halim terhadap suspek selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Sumber berkata, lelaki berusia 60-an itu terbabit sebelum itu ditahan sekitar Ibu Negara pada jam 6.45 petang. Katanya suspek dipercayai menjadi orang tengah atau perantara yang mengumpul uang rasuah daripada beberapa premis perniagaan haram seperti rumah urut dan pusat hiburan di Ibu Negara. Wang yang dikumpul kemudian akan diagihkan kepada pegawai dan anggota penguatkuasa pihak berkuasa PBT serta anggota sebuah lagi agensi penguatkuasa lain. Wang rasuah itu bagi membolehkan premis perniagaan haram mereka beroperasi tanpa dikenakan tindakan penguatkuasaan, katanya. Menurut sumber, hasil penahanan suspek itu, SPRM turut merampas dan menyita wang tunai berjumlah hampir RM400,000 yang dipercayai dikumpul untuk diedarkan kepada pegawai serta anggota penguatkuasa. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur Datuk Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu, beliau berkata, kes disiasat mengikut Section 16(B)(E) Akta SPRM 2009. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Harian Metro juga terdahulu melaporkan sindiket perniagaan haram di Ibu Negara juga pemberi rasuah terbesar kepada penjawat awam bagi melindungi aktiviti mereka berjaya ditahan SPRM semalam. Ketua Pesuruhja SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengesahkan penahanan itu berkata, lelaki terbabit kini sedang disiasat pegawai SPRM.
Tangkapan terbaru itu adalah susulan penahanan 4 individu termasuk seorang timbalan pengarah PBT pada 7 Jun lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Komen Anda amat dihargai untuk kita dapat memahami apa yang di fikiran Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, tular di media sosial berkaitan dengan keadaan fizikal Faisal Halim, penyerang sensasi, pemain bola sepak Malaysia sensasi. Baru-baru ini kita digemparkan apabila berlaku serangan simbahan asid terhadap pemain kesayangan Malaysia ini yang telah memenangi anugerah penjaring terbaik ataupun jaringan tercantik ketika Piala Asia baru-baru ini. Faisal Halim, pemain yang luar biasa, kecil-kecil cili api dan sangat bagus bermain. Bagaimanapun kita digemparkan dengan keadaan fizikal tubuh Faisal Halim yang telah dimuat naik di banyak platform, keadaan tangannya yang terbakar, kepalanya yang juga ada bekas terbakar, dan juga keadaan emosi beliau. Namun demikian, yang paling menggembirakan kita ialah ini tindak balas respon Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkait dengan isu panas di Malaysia, yaitu kes Faisal Halim dan juga kes Zian Rayyan. Saudara-saudara sekalian, Anwar akhirnya tampil memberikan kenyataan berkait dua isu yang panas dalam masyarakat ini, yaitu kata Anwar Ibrahim, saya juga nak tahu, macam kita juga, sama seperti Anwar Ibrahim, saya pun nak tahu. Bagaimana dengan Anda? Pasti Anda pun nak tahu siapa pembunuh Zian Rayyan dan siapa pelaku khianat menyimbah asid ke atas Faisal Halim. Dan Anda pasti nak tahu juga kan, Anwar Ibrahim kata dia mahu polis melakukan siasatan rapi terhadap semua kes yang mendapat perhatian umum, khususnya membabitkan pemain Harimau Malaya Faisal Halim dan pembunuhan kanak-kanak autism Zian Rayyan Abdul Matin. Menegaskan tidak akan sesekali campur tangan. Perdana Menteri berkata, beliau memahami keresahan rakyat membabitkan kes terbabit. Sebagai sekarang riuh rendah kes penderaan pemain bola sepak, kes pembunuhan seorang kanak-kanak OKU, kata Anwar Ibrahim, kita prihatin. Saya Perdana Menteri, tetapi saya juga manusia. Saya juga nak tahu mengapa sampai jadi begini. Siapa yang sampai hati boleh dera dan bunuh dengan kejam seorang anak? Kalau saya, kata Anwar Ibrahim, saya nak polis jawab esok. Tapi proses kena lalui. Kita tak peduli siapa, tapi saya faham rakyat juga rasa resah, katanya lagi. Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan ucap tamah pada Himpunan Aspirasi Madani, rakan pembimbing perkhidmatan awam di sini hari ini. Saudara, saya pun nak tahu juga seperti Anwar Ibrahim, siapa pelakunya yang kejam ini, dan kalau boleh, kalaulah orang itu tertangkap, khususnya yang menyimbah asid terhadap Faisal Halim, apa kata kalau dia dihukum, berikan hukuman yang paling setimpal sekali. Ada rakan-rakan peminat bola sepak, peminat Faisal Halim kata, buat macam yang dia buat. Kalau dia simbah asid terhadap Faisal Halim, beri dia rasa juga setitik air asid itu. Macam mana rasanya sakitnya dialami oleh Faisal Halim, kata netizen. Bagaimana pula dengan Anda? Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera.
Akhirnya satu lagi rahasia, Parti Bersatu Parti Muhyiddin didedahkan oleh ahli parlimennya sendiri. Kita agak terkejut apabila bekas ahli parlimen yang telah dipecat oleh Bersatu ini tiba-tiba tampil mendedahkan taktik yang digunakan oleh Parti Bersatu yang dianggap terancang dan juga dianggap licik. Ada orang kata, politik ini memang penuh dengan kelicikan. Paling membuatkan netizen agak kesal ialah apabila politik dianggap sebagai dinamik. Politik itu dianggap sebagai dinamik. Maknanya, kemarin dia boleh musuh, hari ini boleh berkawan. Hari ini, satu lagi taktik strategi yang digunakan oleh Parti Bersatu secara diam-diam telah didedahkan oleh seorang bekas ahli parlimen yang dipecat oleh Parti Bersatu, yaitu ahli parlimen Bukit Gantang. Beliau berkata, Bersatu menggunakan taktik pemecatan terancang. Walau bagaimanapun, kata ahli parlimen Bukit Gantang itu, beliau masih kekal sebagai ahli parlimen Bukit Gantang. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal menegaskan, dia masih ahli parlimen Bukit Gantang dan menyifatkan tindakan Bersatu menggugurkan keahliannya sebagai pemecatan terancang. Ini selepas semalam dia menerima notis dari Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang memaklumkan bahawa namanya telah dikeluarkan daripada sistem keahlian parti tersebut. Muslihat Parti Bersatu apabila membuat pindaan perlembagaan parti untuk memecat keanggotaan saya, membuat ugut-ugutan tersebut, seperti yang dilakukan oleh pemimpin kanan, serta siri keputusan-keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi yang mencari ikhtiar menggugurkan keanggotaan saya, merupakan satu tindakan yang bersifat pemecatan terancang, katanya. Apabila Parti Bersatu menghantar notis rasmi bahawa mereka telah mengeluarkan nama saya dari senarai keahlian Bersatu, ini bermakna mereka telah mengambil tindakan untuk memecat saya. Perkara 49E dalam kurungan 2 kurungan C telah jelas menyatakan bahawa kedudukan saya selaku ahli Dewan Rakyat tidak terhenti apabila parti memecat saya daripada keanggotaan parti setelah nama saya dikeluarkan daripada senarai keahlian, katanya dalam kenyataan hari ini. Istilah pemecatan terancang biasanya digunakan untuk merujuk situasi apabila majikan sengaja menyusahkan atau menganiaya pekerja sehingga memaksa pekerja berhenti kerja. Mengulas lanjut, Syed Abu Hussein berkata, pindaan perlembagaan parti yang sengaja dibuat untuk memecat keahliannya itu mempunyai unsur berniat jahat serta tidak selari dengan perlembagaan persekutuan. Keabsahan pindaan perlembagaan Bersatu bersabit kedudukan ahli Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara, kata beliau, dan bukan sebaliknya. Dengan itu, pindaan perlembagaan Bersatu itu tidak memberi seberang kesan kepada kedudukan saya sebagai ahli Dewan Rakyat, kata beliau lagi. Bersatu telah pun menyerahkan notis keahlian terhenti secara serta-merta kepada 6 wakil rakyat yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Paling penting sekali anda memberikan komen yang paling jitu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sudah tak tahan lagi, akhirnya Anwar tampil memberikan pengakuan umum keputusan yang paling
tegas dan paling hebat sekali. Anwar menegaskan hari ini bahawa saya tak mahu jadi Perdana Menteri yang melindungi perasuah. Inilah Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu. Perdana Menteri yang serius memerangi rasuah, yang sanggup memilih jalan tidak popular semata-mata untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan kemakmuran ekonomi negara, dan juga kesejahteraan negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, menegaskan, negara tidak mungkin akan selamat sekiranya tiada tindakan profesional serta tegas diambil terhadap sebarang salah laku atau rasuah. Saya setuju apabila Anwar kata begini, memang betul negara tidak mungkin akan selamat sekiranya tiada tindakan yang paling profesional dan paling serius terhadap rasuah. Saudara, rasuah ini bolehlah kita kategorikan sebagai penyakit yang amat busuk dalam masyarakat. Ia boleh juga dianggap sebagai kanser bara yang kalau tidak dipotong terus akan menyebabkan seluruh badan mati. Biarlah sebahagian anggota dipotong, jangan sampai seluruh anggota mati. Oleh itu, Anwar Ibrahim mahu polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas mengikut fakta yang jelas terhadap penjenayah dan pesalah rasuah tanpa mengira status demi menegakkan keadilan. Anwar berkata, ramai dalam kalangan rakyat berasa resah dan mengeluh apabila siasatan kes jenayah dan rasuah mengambil masa yang lama. Namun, rakyat juga harus faham, langkah itu bagi memastikan siasatan dapat dilakukan dengan adil tanpa melindungi mana-mana pihak. Kata Anwar, saya tidak mahu jadi Perdana Menteri tetapi melindungi penjenayah atau perasuah. Jadi pastikan tindakan itu profesional, adil dan tidak menghukum sebelum ada fakta dan lihat kepada sudut undang-undang. Saya singgung perkara ini secara langsung dalam majlis ini kerana yang menjadi mangsa juga adalah ahli sukan yang giat dalam olahraga. Jadi jaminan itu penting supaya ada perasaan semua rakyat, baik ahli sukan ataupun penjawat awam, bahawa ada tindakan tegas, katanya ketika berucap di Majlis Anugerah Sukan Negara 2023. Turut hadir pada majlis itu Menteri Belia dan Sukan Hanayoh dan timbalannya Adam Adli Abdul Halim. Saudara, apabila Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini, pelbagai reaksi timbul daripada netizen, khususnya rakyat Malaysia. Ada yang benar-benar setuju dan yakin bahawa Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling betul-betul serius memerangi rasuah. Ada juga yang menganggap sinis Anwar Ibrahim. Apa pula pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang benar-benar serius memerangi rasuah. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tulis dalam ruangan komen dan kita jumpa lagi.